Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, dokumen projek percetakan buku dirampas SPRM. Dokumen berkaitan projek percetakan buku JCAF yang bernilai 80 juta ringgit telah dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Rampasan dokumen tersebut dibuat susulan penahanan bekas Setiausaha Politik Datuk Razizidin Perikatan Nasional Putrajaya yang pernah menjadi Menteri Kanan Pendidikan. Rampasan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A kurungan B Akta SPRM 2009. Individu terbabit bersama seorang lagi lelaki berusia 50-an yang juga pemilik sebuah syarikat bagaimanapun dibebaskan hari ini selepas tidak disambung reman, kata sumber lapor Berita Harian. Sementara itu, bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razizidin akan dipanggil memberi keterangan berkaitan kes terbabit minggu depan, tambahnya lagi. Bekas Setiausaha Politik Razizidin merupakan antara yang ditahan SPRM kerana meminta dan menerima rasuah untuk projek ini. Sementara itu, Razizidin telah menafikan pembabitannya dalam projek ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menafikan bahawa siasatan ke atas Razizidin adalah menurut arahan pihak atasan. Dan yang menarik lagi ialah siasatan kepada kes membabitkan percetakan buku RM 80 juta ini, menurut SPRM ialah kes ini sudah mula dibuat siasatan bermula pada bulan Ogos. Makna kata, kalau ada orang yang menyebarkan berita, kononnya siasatan ini berlaku kerana berlaku pertikaman lidah antara Anwar Ibrahim dan Razizidin di Parlimen baru-baru ini, itu adalah berita yang salah dan bohong. Kerana kes ini sudah dimulakan, siasatannya bermula pada bulan Ogos jauh sebelum kejadian bertikam lidah tersebut. Jadi ini secara langsungnya telah pun menafikan kononnya ia berlaku kerana Anwar Ibrahim memberi arahan selepas pertikaman lidah tersebut. Ianya tidak berlaku seperti itu. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri yang telah pun menafikan dakwaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, Razizidin juga akan dipanggil tidak lama lagi bagi membantu siasatan berkaitan dengan isu ini. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 kerusi di negeri Hadi Awang diisytiharkan kosong. Takkan ulama main rasuah? Persoalan ini timbul dalam Harapan Daily. Ini semua berkaitan dengan keputusan mahkamah, salah satunya telah membatalkan kemenangan ahli parlimen dalam pilihan raya baru-baru ini. Ketua Amanah Padang Besar Muhammad Yahya menemplak peguam kepada C. Alias Hamid selepas mengeluarkan nyataan bahawa mereka tidak takut dengan pilihan raya dan kalau boleh nak lawan esok. Beliau berkata, persoalan sekarang bukan berkait tentang takut atau tidak, tetapi ia membabitkan isu rasuah yang menyebabkan kerusi Parlimen Kemaman terpaksa dikosongkan. Beliau mengkritik parti Islam itu yang dilihat seperti bertoleransi dengan isu rasuah selepas 2 kerusi dimenangi parti itu, kini dibatalkan kemenangannya oleh mahkamah. Persoalan sekarang, kerusi Kemaman itu kosong dan sebabnya pula ialah terang-terangan rasuah. Itu asasnya. Parti yang menang pula adalah PAS. PAS yang mengaku perjuangkan Islam, tiba-tiba mahkamah jatuh hukum bersalah sebab rasuah. Ini Islam apa? Kata beliau lagi. Rasuah itu dalam Quran dah sebut haram.
Hadis Nabi kata haram. Kitab-kitab karangan ulama di semua zaman kata haram. Macam mana tiba-tiba PAS yang kononnya berjuang Islam, tapi masa kempen undi boleh bagi rasuah? Itu yang pelik, kata Ketua Amanah Padang Besar Muhammad Yahya. Bukan sekali, tapi lepas pilihan raya umum lalu, ini sudah kali kedua. Kerusi yang dimenangi PAS diisytiharkan kosong sebab rasuah. Sebelum ini kerusi Kuala Terengganu. Kedua-duanya di negeri Encik Hadi, Presiden PAS yang kononnya ulama. Ulama takkan main rasuah. Juga khut soal beliau lagi. Yahya yang juga bekas calon Pakatan Harapan PH di Padang Besar berkata, daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen yang ditandingkan, hanya kerusi PAS sahaja yang dibawa ke mahkamah atas dakwaan rasuah, di mana menurutnya situasi itu tidak seharusnya berlaku. Dalam Malaysia ini ada 222 kerusi. Daripada 222 kerusi itu ada macam-macam jenis bangsa dan agama. Ada yang majoriti Melayu, ada yang Cina, ada Kadazan, Iban, Dayak dan macam-macam lagi. Agama pun macam-macam, kata beliau. Tapi kerusi lain elok je. Tak kena bawa ke mahkamah pun. Tak ada pun kes rasuah. Tapi yang parti Islam pula tiba-tiba kena. Ini sudah terbalik kuang, katanya. Semalam, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid di kerusi Kemaman yang mewakili Perikatan Nasional PN pada PRU 15 yang lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Datu As-Silem Charles Fernandez selepas mendapati wujud unsur sogokan kepada pengundi ketika tempoh berkempen pada PRU lalu. Dalam PRU 15, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman selepas memperoleh sebanyak 65,714 undi menewaskan Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat undi sebanyak 38,535 dengan majoriti 27,179 undi. Dua calon yang bertanding di parlimen itu, Rosli Abdul Ghani Pejuang dan Hasuni Sudin Pakatan Harapan masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340 undi sahaja. Sementara itu, Yahya menyifatkan tindakan MP PAS yang terbukti rasuah itu sudah menyusahkan rakyat kerana kos untuk mengadakan satu lagi pilihan raya kecil PRK bagi parlimen menelan belanja antara 3 juta hingga 5 juta ringgit. Itu duit rakyat, dalah salah rasuah. Lepas itu, habis duit rakyat lagi. Menyusahkan rakyat betul lah. Parti Hawau Seekoni selarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini tular di media sosial tentang isu yang paling panas pernah berlaku setakat ini, yaitu tentang kononnya 10 paket sos cili di McDonald dibayar dengan nilai yang RM10.60. Apa cerita sebenarnya? Rupa-rupanya oleh kerana tularnya satu gambaran kononnya dengan menulis hidup makin keras, nak minta sos lebih di McDonald pun kena cas dah, dan 10 paket sos cili RM RM10.60. Tahniah McDonald Air Keruh kerana mengambil langkah proaktif selaras kenaikan harga beras dunia. Akhirnya netizen mengambil langkah sendiri menyiasat siapakah orang yang bertanggungjawab menularkan gambar dan kenyataan tersebut. Namun demikian, McDonald pula telah pun mengambil tindakan juga. McDonald juga telah mengambil tindakan membuat laporan polis terhadap perkara itu. Kalau nak tahu ini cerita sebenarnya, netizen dedah individu dakwa kena charge sos McDonald sebenarnya orang parti politik Bersatu. Rupa-rupanya netizen dedah itu ialah orang parti Bersatu. McDonald Malaysia membuat laporan polis selepas seorang pelanggan mendakwa dikenakan bayaran atas permintaan untuk mendapatkan sos cili tambahan.
Tapi rupa-rupanya, lain yang terjadi, lain pula yang ditulis. Yang berlaku sebenarnya di McDonald itu bukanlah seperti yang ditulis oleh netizen tersebut. Netizen mendedahkan individu dakwa kena charge sos McDonald sebenarnya orang politik. Restoran makanan segera itu berkata, selepas menjalankan siasatan dalaman dan meneliti rakaman sistem kamera litar tertutup CCTV, didapati terdapat satu kesilapan awal daripada pihak restoran. Apabila pelanggan diberikan jumlah sos cili yang tidak mencukupi secara tidak sengaja. McDonald mendakwa, pelanggan berkenan menjadi sangat marah dan agresif secara lisan terhadap kaki tangannya kerana tidak memberikan paket sos cili yang mencukupi. Ini juga menyuarakan kekecewaan. Iaitu pelanggan tersebut juga menyuarakan kekecewaan terhadap pelanggan itu kerana didakwa menyiarkan cerita tidak tepat mengenai kejadian 22 September yang berlaku di cawangan Pandu Lalu Taman Buaya di Melaka. McDonald kecewa kerana pelanggan itu menyiarkan cerita tidak tepat mengenai kejadian pada 22 September tersebut. Walaupun kru kami, kata kenyataan McDonald, walaupun kru kami cuba untuk menjelaskan bahawa sos cili disediakan secara percuma, pelanggan itu mendesak untuk melakukan pembayaran bagi 10 bungkusan tambahan sos cili dan menggesa kru kami untuk mengeluarkan resit bagi pembelian ini. Ini cerita yang sebenar-benarnya. Sebenarnya, sos di McDonald itu boleh diberi tambahan percuma tanpa perlu membayar apa-apa. Tetapi, apa yang berlaku menurut laporan daripada McDonald ini ialah pelanggan ini sendiri mendesak untuk melakukan pembayaran. Jadi, hairanlah kan dia tularkan benda itu, tapi sebenarnya dia pula yang memaksa kru untuk membayar 10 bungkusan tambahan sos itu, dan yang lebih pelik lagi, dia mendakwa, menggesa kru tersebut untuk mengeluarkan resit bagi pembelian ini. Jadi kelihatan di sini seakan-akan ada udang di sebalik batu. McDonald Malaysia amat kecewa dengan tindakan pelanggan itu yang bukan sahaja mempamerkan keagresifan terhadap kaki tangan kami, tetapi juga menyiarkan maklumat tidak tepat mengenai kejadian itu di media sosial. Kami telah melaporkan insiden ini kepada polis untuk memastikan keselamatan kru selepas mengambil kira perbuatan agresif pelanggan itu, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, pada hari sama selepas McDonald mengeluarkan kenyataan rasmi mereka, beredar tangkap layar yang mendakwa individu yang menimbulkan kekecewaan itu merupakan seorang ahli politik daripada parti pembangkang. Individu itu difahamkan pernah menjadi calon pada pilihan raya umum ke-14, mewakili Parti Bersatu. Pada 2020, Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan untuk menyertai Perikatan Nasional PN yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan status penglibatan politik individu tersebut ketika ini. Pada 23 September, individu yang dikatakan seorang ahli politik itu menyiarkan gambar yang menunjukkan 10 paket sos cili McDonald dan resit RM RM10.60 untuk pembelian itu. Hidup makin keras, nak minta sos lebih di McDonald pun kena cas dah. Dan 10 paket sos cili RM RM10.60. Tahniah McDonald Air Kiru kerana mengambil langkah proaktif selaras kenaikan harga beras dunia, tulis individu tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa berkaitan dengan siasatan tentang projek berkaitan Razi Jidin. Ini sebenarnya menurut SPRM telah pun dimulakan sejak bulan Ogos lagi.
Dan ini kelihatan tiada kaitan langsung dengan Perdana Menteri. Kerana insiden yang mana melibatkan Razi Jidin bertikam lidah dengan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim berlaku pada 19 September yang lepas. Kerana ramai netizen, ramai walaun dan ramai juga orang mengatakan kononnya kes ini disiasat kerana pertikaman lidah tersebut. Jadi, dengan laporan di Malaysia kini ini, siasatan SPRM ke atas projek buku berkaitan Razi Jidin bermula Ogos dengan sendirinya telah pun menafikan kononnya kes tersebut berlaku selepas atau kerana pertikaman lidah tersebut. Ianya sudah bermula sebelum insiden tersebut diadakan atau berlaku. Siasatan SPRM ke atas projek percetakan buku bernilai 80 juta ringgit yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin telah bermula kira-kira sebulan lalu, iaitu pada bulan Ogos. Sambil menafikan siasatan SPRM itu adalah atas arahan mana-mana pihak, Ketua Pesuruhjayanya iaitu Azam Baki menolak kes berkenaan mempunyai kaitan dengan pertelingkahan antara ahli Parlimen Putrajaya itu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 19 September lalu. Kita telah mulakan siasatan membabitkan kes ini kira-kira sebulan sebelum ini, kata beliau lagi. Laporan yang dibuat oleh sekumpulan individu baru-baru ini hanya maklumat tambahan yang boleh diambil SPRM atau diambil kira oleh SPRM, katanya, dan dipetik oleh utusan Malaysia. Azam Baki merujuk tindakan UMNO Wilayah Persekutuan yang membuat laporan kepada SPRM mengenai projek percetakan buku itu pada Khamis minggu lalu. Isnin lalu, Timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu, Sasha Laina Abdul Latif, yang menuduh Perdana Menteri menyalahguna agensi penguatkuasaan untuk mengganggu musuh politiknya. Mengulas dakwaan itu, Azam Baki berkata SPRM adalah berkecuali dan akan terus melakukan siasatan tanpa tekanan daripada sebarang pihak. Ditanya bila Razi Jidin akan dipanggil untuk membantu siasatan, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata ia terpulang kepada pasukan penyiasat. Bila akan panggil belum tahu lagi, kerana saya serahkan kepada pegawai penyiasat dan terpulang kepada mereka tentukan bila akan dipanggil jika ada keperluan, katanya lagi. Setakat ini, 5 saksi telah diambil keterangan oleh SPRM bagi membantu siasatan berhubung projek percetakan buku itu lagi. Kesemua keterangan saksi itu diambil selepas 2 individu, termasuk seorang setiausaha politik kepada seorang bekas menteri ditahan pada Ahad lalu. Razi Jidin dalam satu kenyataannya pada 25 September lalu mengakui bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan 80 juta ringgit juga berkaitan percetakan buku Jekov untuk prasekolah. Dia bagaimanapun menafikan terbabit dalam projek rundingan terus percetakan buku bernilai 80 juta ringgit semasa memegang jawatan selaku menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.